Sultan Perak Sultan Nazrin Shah mahu peranan Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak MAIP tidak terbatas sebagai badan yang berorientasikan isu tetapi menjadi sebuah badan bertindak yang berupaya menghijrahkan pemikiran dan budaya ummah menjadi lebih dinamik dan progresif. Baginda berpendirian penting untuk MAIP mewujudkan rangkaian strategik agar berperanan lebih bermakna dalam usaha memenuhi tugas fardu kifayah untuk memajukan ummah dan meningkatkan syiar Islam. Jika keagungan Islam mahu dijulang, jika martabat bangsa mahu didarjatkan, usaha untuk memperkayakan generasi muda dengan ilmu wajib diberikan tumpuan melalui persepakatan gerakan yang tersusun lagi strategik, diselaraskan dan digabungkan. Baginda bertitah pada Majlis Pengundian Watikah Pelantikan anggota Majlis bagi Penggal 2024-2025, Hakim Mahkamah Syariah serta Majlis Penyerahan Zakat di Kompleks Islam Darul Rizwan Ipoh. Dalam pada itu, pelantikan Peguam Syari di Perak kini tidak lagi perlu melalui ujian dan temuduga. Menyahut titah nasihat beta, bermula 18 Oktober 2023, jawatan kuasa berkenaan telah memperakukan tata cara penerimaan peguam syar'i menurut Seksyen 69(4) Enactment Pentadbiran Agama Islam Perak 2004 yang membolehkan mana-mana orang yang berkelayakan yang telah memiliki sijil amalan guaman syar'i di mana-mana negeri diterima untuk beramal di negeri Perak tanpa lagi perlu melalui ujian dan temuduga. Langkah ini dipercayai akan memudahkan hasrat para peguam syar'i yang mahu melakukan amalan guaman di negeri Perak. Lebih RM50,000 berupa barangan makanan, kelengkapan dan penjagaan diri disumbangkan kepada penduduk terjejas banjir di wilayah Narathiwat, Thailand. Sumbangan yang dikumpulkan dalam tempoh 2 minggu itu menerusi misi bantuan banjir pertubuhan Amal Bakti Masjid Sultanah Bahiah Al-Usta, Kedah. Menurut pengurusinya, Rosiah Ramli, pihaknya bekerjasama dengan pelbagai pihak yang menyumbang secara individu termasuk badan korporat, pertubuhan bukan kerajaan dan usahawan makanan tempatan. Katanya di Kedah, pertubuhan melalui pengurusan Masjid Sultanah Bahiah bertanggungjawab mengumpul sumbangan berkenaan sebelum dibawa sukarelawan ke wilayah terjejas. Juga tim-tim yang bertungkus lumus yang malam kami buat sampai jadi, alhamdulillah, dan semoga semua misi ini selamat dan kita dapat membantu mereka yang dalam kesusahan, insyaallah. Jadi sama-sama kita memberi sumbangan, apa jua yang dapat kita bantu silakan hantar di Masjid Sultanah Bahiah, insyaallah. Sumbangan yang dikumpulkan akan dibawa masuk ke wilayah itu melalui pintu sempadan Malaysia Thailand di Durian Burung, Kedah. Menggunakan kira-kira 19 kenderaan pacuan 4 roda, 3 buah motosikal dan 3 kereta. Kita bawa banyak telekong, makanan, bihun, lepas tu telekong, sejadah pun hampir 1,000 daripada Kedah. Telekong pun kat 500-600, Quran pun hampir 700-800, lepas tu selimut pun 500-600, belum tuala, t-shirt, belum campur dengan Kuala Lumpur lagi. Kuala Lumpur pun makanan apa banyak. Alhamdulillah, kira misi pun tak jayalah sampai ke target, sampai ke banyak tu kan. Mereka ditemui selepas pelepasan misi bantuan Narathiwat di Al-Usta. Misi yang sama akan diteruskan ke penduduk terjejas banjir di Pantai Timur, Pahang dan Johor. Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang PBAPP mengesan satu lagi kebocoran saluran paip di dasar Sungai Perai pagi tadi. PBAPP memaklumkan siasatan sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca dan lokasi kebocoran terbabit sekiranya masih berada di bahagian sama yang sudah pun dibaiki semalam.
Buat masa ini, PBAPP akan terus mengepam air melalui saluran paip berkenaan. Namun tindakan menutup saluran paip berkemungkinan dilakukan untuk kerja-kerja pembaikan kecemasan. Semalam, PBAPP melaporkan kerja membaiki saluran paip di dasar Sungai Perai telah siap dan ujian sedang dilakukan untuk meningkatkan tekanan pam air terawat secara beransur. Tambah PBAPP, tahap kedua pemulihan bekalan air bermula jam 6 pagi tadi dengan pengepaman optimum air terawat dari loji rawatan air Sungai Dua ke bahagian pulau. Sebanyak 550,000 akaun pengguna air di seluruh Pulau Pinang terjejas dengan gangguan bekalan air berjadual sejak 10 Januari lalu.